Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ainur Adila di Berita Semasa. Terdapat satu kes langgar calon SPM di Ipoh Perak. Seorang lelaki yang berusia 44 tahun dan juga merupakan salah seorang pegawai kanan polis telah melanggar seorang pelajar berusia 17 tahun yang bakal menduduki SPM pada akhir Januari nanti. Polis tersebut telah melanggar pelajar sehingga maut di tempat kejadian yang berhampiran dengan sekolah mangsa iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Jati. Menurut saksi di tempat kejadian, dia mengatakan bahawa pelajar tersebut hanya menunggang motosikalnya yang mempunyai exhaust yang bising dan kuat. Pada masa yang sama, polis tersebut sedang memandu kereta dan mendengar bunyi bising exhaust motor pelajar tersebut sehingga menyebabkannya marah dan mengikuti pelajar tersebut dengan kenderaannya. Mangsa sedar bahawa polis tersebut mengikutinya dan menyebabkan mangsa melajukan dan menjauhi kereta tersebut. Polis itu terus memandu kereta dengan mengikuti dan melanggarnya dengan memijak abdomen mangsa. Menurut kata-kata isteri pegawai polis tersebut yang merupakan seorang guru, dia mengatakan bahawa suaminya mempunyai sikap yang panas baran dan tidak boleh dengar orang yang mempunyai motor exhaust yang bising. Panas baran merupakan satu masalah mental akibat ketidakupayaan mengawal perasaan marah sehingga bertindak agresif untuk menunjukkan kuasa dominan ke atas individu lain. Sikap panas baran adalah cara seseorang mengekspresikan emosi yang tertanam dalam diri mereka sehingga mereka boleh melepaskan amarah dan agresif yang tidak terkawal. Beberapa faktor boleh menyebabkan polis mengembangkan sikap ini, seperti melepaskan perasaan marah yang telah lama dipendam atau konflik yang kerap menimpa dirinya sendiri, menyebabkan dia tidak sedar akan perbuatannya yang melanggar seorang pelajar sekolah. Ini menunjukkan bahawa polis tersebut mempunyai sikap yang agresif kerana melanggar pelajar tersebut tanpa ada rasa belas kasihan ke atas pelajar tersebut. Tambahan pula, pegawai polis itu sebelumnya direman selama 3 hari dan masih dijalankan mengikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987 selain Seksyen 302 Kanun Perseksaan Membunuh. Pernyataan Jabatan Peguam Negara menegaskan bahawa dakwaan membunuh berdasarkan bukti yang mencukupi dan Mahkamah Majistret Ipoh akan menetapkan tarikh untuk memindahkan kes ke Mahkamah Tinggi Ipoh. Sementara itu, polis menjamin siasatan yang lebih telus dan berkredibiliti dan 7 saksi pelajar telah memberi keterangan mengenai kejadian tersebut. Pertemuan antara Ketua Polis Perak dan keluarga mangsa menyusul kematian Muhammad Zaharif Effendi menyoroti ketidakpuasan dan keperluan keluarga terhadap integriti penyiasatan dengan permintaan agar pegawai penyiasat yang mungkin mempunyai hubungan sebagai rakan dengan suspek kes itu dijelaskan. Oleh itu, kertas siasatan akan dilengkapkan untuk dihantar kepada Timbalan Pendakwa Rakyat. Tindakan yang diambil oleh pegawai polis tersebut kepada mangsa boleh diklarifikasikan kepada beberapa konsep psikologi seperti tingkah laku agresif, teori psikoanalisis Sigmund Freud dan teori kepribadian agresif. Tingkah laku agresif ialah tindakan atau sikap yang bertujuan untuk mencederakan orang lain sama ada secara fizikal ataupun emosi. Tingkah laku agresif boleh disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti biologi, persekitaran dan sosial. Teori psikoanalisis Sigmund Freud mengatakan bahawa kemarahan dapat berasal dari konflik antara impuls-impuls yang tidak terpenuhi dalam fikiran bawah sedar individu. Freud juga mengatakan kemarahan dapat menjadikan cara individu mengawal emosi. Teori kepribadian agresif pula mengatakan keagresifan bukanlah hanya tindak balas kepada luaran, tetapi lebih kepada sifat personaliti yang stabil yang terdapat dalam situasi. Toleransi yang rendah menyebabkan kekecewaan dan kesukaran untuk mengawal emosi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Maria akan menerangkan lebih lagi tentang teori psikologi yang boleh dikaitkan dengan kes langgar lari calon SPM ini.
Teori keempat yang boleh diaplikasikan adalah teori frustasi agresif atau bahasa Inggerisnya disebut sebagai Frustration Aggression Hypothesis. Teori ini telah dicipta oleh Dollar et al. Pada tahun 1939 dengan menekankan bahawa kekecewaan dapat menjadi pemicu tingkah laku agresif. Menurut teori ini, kekecewaan timbul apabila seseorang dihalang daripada mencapai matlamatnya, dan sebagai respon, individu tersebut mungkin menunjukkan tingkah laku yang agresif sebagai cara untuk mengatasi atau meluahkan kekecewaan tersebut. Pada pendapat kami, berdasarkan kes langgar lari tersebut, mungkin pegawai polis tersebut kecewa kerana tidak boleh menahan mangsa atas kesalahannya membunyikan exhaust motor kerana mangsa tidak melakukan kesalahan trafik seperti melanggar lampu isyarat, tetapi mangsa hanya membunyikan exhaust yang bising. Jadi, disebabkan perasaannya itu menyebabkan pegawai polis tersebut melakukan tingkah laku agresif dengan melanggar mangsa. Yang terakhir, kejadian melibatkan pegawai polis yang melibatkan pelajar berusia 17 tahun ini mungkin disebabkan oleh perasaan frustasi dan kemarahan yang telah diterangkan oleh rakan saya tadi. Bermula dari pelanggaran undang-undang trafik atau potensi bahaya kepada orang lain, bunyi exhaust motosikal juga turut menjadi pemicu yang menegangkan emosi pegawai, membawa kepada tindakan agresif yang impulsif. Jadi model aggressive arm ataupun GAM oleh Anderson dan Bushman menekankan bahawa faktor-faktor situasi dan peribadi memainkan peranan dalam membentuk tingkah laku agresif. Pengalaman sebelumnya, ciri personaliti dan situasi khusus pegawai mungkin turut menyumbang kepada reaksi agresif dalam konteks kejadian tersebut. Berdasarkan laporan yang dibuat, isteri pegawai polis itu juga telah menyatakan bahawa beliau adalah seorang yang panas baran. Maka terbuktilah bahawa ciri personaliti pegawai polis itu menyebabkan beliau melanggar pelajar tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih. Berikutnya, berdasarkan soalan 2, antara refleksi yang dapat dibuat yang boleh memberi pengaruh dalam kehidupan seharian manusia adalah sikap seorang polis yang panas baran yang menyebabkan negara kita Malaysia kehilangan seorang remaja yang bakal menduduki SPM tahun ini. Sikap seperti ini sangat jelas tidak sepatutnya wujud dalam diri seorang pegawai polis yang tugasnya berurusan dengan manusia dan kes-kes jenayah yang memerlukan mereka melaksanakan tugas mereka dengan penuh etika. Seperti yang dinyatakan dalam Kod Etika Polis Diraja Malaysia bahawa seseorang pegawai polis itu haruslah berdisiplin, berwibawa, prihatin dan mesra serta cemerlang supaya dapat memperoleh keyakinan masyarakat untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, selain daripada beretika, perkataan integriti juga memainkan peranan penting dalam jiwa seseorang polis. Terutamanya mereka haruslah beretika dan berintegriti dengan menjadi amanah, terus bertanggungjawab dan berkhidmat demi kepentingan awam yang boleh memberi pengaruh kepada keselamatan dan juga keharmonian masyarakat. Kita juga dapat simpulkan bahawa seorang pegawai polis yang panas baran ini adalah seorang yang kurang berintegriti akibat daripada tindakan berikut. Sejauh mana integriti seseorang individu tertanam di dalam jiwa, ia sangat sukar untuk dibentuk. Budi pekerti yang tinggi dan juga pergerakan yang berasaskan prinsip integriti dan etika haruslah diterapkan dalam diri supaya ia bukan sahaja untuk memenuhi keperluan individu, tetapi ia juga merangkumi tindakan yang baik yang dilakukan semasa bekerja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan melaporkan tentang kesan tingkah laku agresif kepada diri sendiri. Antara kesan tingkah laku agresif kepada diri sendiri ialah ianya mampu meningkatkan kadar stres serta kebimbangan dalam diri serta risiko hilang pekerjaan. Hal ini kerana individu yang mempunyai tingkah laku agresif boleh menjadi lebih teruk sehingga mengganggu waktu tidur, konsentrasi serta memberi impak
kepada kesejahteraan secara keseluruhan. Hal ini boleh meningkatkan risiko untuk jatuh sakit. Selain daripada itu, tingkah laku agresif juga mampu menjejaskan reputasi di tempat kerja serta menyebabkan rekod di tempat kerja menjadi negatif. Contohnya, apabila individu yang mempunyai tingkah laku agresif bertindak melulu yang mengakibatkan berlaku perbalahan, ianya boleh menyebabkan tindakan disiplin boleh diambil. Hal ini boleh menyebabkan individu tersebut hilang semua pendapatan yang boleh menyebabkan kehidupan individu tersebut menjadi terumbang-ambing. Oleh itu, individu yang mempunyai tingkah laku agresif perlu mengambil langkah awal. Hal ini kerana tingkah laku agresif mampu dipulihkan dengan rawatan yang tepat dan sepatutnya. Individu tersebut juga boleh menyertai program pemuasan kemarahan yang mengajar untuk mengenali pencetus kemarahan, mengawal kemarahan serta cara berkomunikasi dengan baik. Oleh itu, individu tersebut boleh menyertai kumpulan ini untuk mendapat sokongan serta rawatan yang sepatutnya. Seterusnya, tingkah laku agresif ini memberi kesan bukan sahaja kepada diri sendiri, malah kepada orang yang berada di sekeliling. Antara kesan tingkah laku agresif kepada masyarakat di sekeliling adalah tingkah laku agresif boleh menyebabkan orang sekeliling berasa takut dan tidak selamat. Sebagai contoh, kesan tingkah laku agresif secara emosi seperti ketakutan, depresi dan pengasingan daripada interaksi sosial, manakala kesan tingkah laku agresif secara fizikal seperti penderaan fizikal yang dilakukan kepada orang yang berada di sekeliling mereka. Selain itu, tingkah laku agresif juga boleh menyebabkan hubungan seseorang seperti hubungan antara suami dan isteri, ahli keluarga, rakan-rakan maupun mana-mana hubungan yang melibatkan dua pihak. Sebagai contoh, hubungan di antara suami dan isteri yang terkesan dengan tingkah laku agresif boleh menyebabkan hubungan berakhir tanpa dapat dikembalikan semula dan akhirnya mendorong kepada kes perceraian. Percanggahan dalam berkomunikasi juga merupakan sebab berlakunya tingkah laku agresif dan akan mematikan komunikasi yang dibina. Komunikasi yang baik sukar untuk diaplikasikan kerana berkemungkinan mereka tidak dapat mengawal diri jika sifat marah mereka tidak dapat dikawal. Akhir sekali, tingkah laku agresif boleh menyebabkan vandalisme, iaitu kemusnahan atau kerosakan harta benda awam atau sendiri secara sengaja. Vandalisme boleh menjadi cara untuk melepaskan emosi seperti kemarahan, kekecewaan atau kebencian apabila ia tidak ditujukan kepada orang yang tertentu. Walau bagaimanapun, dalam sesetengah kes kerosakan harta benda boleh menjadi cerita meminta pertolongan atau percubaan terdesak untuk mendapatkan perhatian, terutamanya jika individu merasa diabaikan atau terasing.